Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Fahani binti Bahar dengan nombor metrik 277643 merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan 20. Sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Hishwari, Kerry Wong, Amirul Aiman, Aida Nur Akila, Nur Syahira, Winekshwaran dan juga Muhammad Iman Izzuddin. Rancangan perniagaan. Berikut adalah ringkasan eksekutif bagi perniagaan kami. Aktiviti utama perniagaan Healthcare Shopee adalah menjual topeng muka. Pengurusan Healthcare Shopee dimiliki oleh saya sendiri bersama 7 lagi ahli rakan kongsi saya yang lain yang bekerjasama untuk menguruskan perniagaan ini. Healthcare Shopee mempromosikan produknya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan laman sesawang untuk memaksimalkan populariti syarikat kami. Berikut merupakan misi dan visi bagi perniagaan kami. Misi kami adalah untuk menyediakan pelbagai jenis topeng muka yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih murah berbanding pasaran yang lain kepada pelanggan. Visi kami pula adalah untuk menjadi pembekal topeng muka yang utama yang kreatif dan dipercayai di seluruh Malaysia. Latar belakang perniagaan. Latar belakang perniagaan bagi syarikat Healthcare Shopee adalah lokasi perniagaan kami terletak di Universiti Utara Malaysia. Nombor telefon yang boleh dihubungi dan juga untuk membuat tempahan adalah 011-2846-0014. Alamat email kami adalah healthcareshopee2020@gmail.com. Kami menggunakan media sosial sebagai platform untuk mempromosikan jualan kami. Antara platform yang digunakan adalah Instagram dan juga Facebook. Kedua-dua platform tersebut menggunakan nama Healthcare Shopee _ Berikut merupakan laman sesawang bagi perniagaan kami. Perniagaan ini berbentuk perkongsian. Perniagaan ini dimiliki oleh saya sendiri dan juga 7 lagi ahli rakan kongsi yang lain. Jenis perniagaan kami adalah perniagaan topeng muka. Kami menawarkan 2 jenis topeng muka. Yang pertama adalah topeng muka pembedahan, yang kedua adalah topeng muka jenis kain. Topeng muka pembedahan kami terbagi kepada 3, iaitu yang corak, biasa dan juga berwarna-warni. Kedua-dua topeng muka tersebut kami tawarkan 2 saiz yang terdiri kepada dewasa dan juga kanak-kanak. Aktiviti utama bagi perniagaan kami adalah menawarkan produk. Tarikh pendaftaran bagi perniagaan kami adalah pada 11 Oktober pada tahun 2020. Kami menggunakan perkhidmatan Bank Islam untuk memudahkan urusan transaksi. Modal perniagaan kami bermula sebanyak RM400 Malaysia. Modal permulaan perniagaan bagi syarikat Healthcare Shopee adalah sebanyak RM400 Malaysia. Jumlah tersebut dikumpul daripada saya sendiri dan juga 7 lagi ahli rakan kongsi saya yang lain, iaitu sebanyak RM50 Malaysia setiap seorang. Selamat sejahtera Prof. Nama saya Hishwari Nandakumar. Nombor matrik saya 280663. Sekarang saya akan bentang tentang rancangan perniagaan kami. Ini merupakan carta organisasi Healthcare Shopee Berhad. Atas sekali merupakan pengarah urusan. Seterusnya kita ada ketua pegawai eksekutif. Bawah sekali kita ada 6 pengurus yang akan bantu melicinkan proses perniagaan atas talian kami. Seterusnya, fungsi dan tanggungjawab. Setiap ahli dalam kumpulan kami mempunyai tanggungjawab masing-masing. Pertama sekali, pengarah urusan. Pengarah urusan merupakan individu yang bertanggungjawab merancang, memimpin, mentadbir, menyelaras serta mengawal organisasi secara keseluruhan. Seterusnya, ketua pegawai eksekutif. Mereka merupakan seorang yang membentuk dan melaksanakan visi, misi, objektif sesebuah organisasi. Seterusnya, pengurus penyelidikan dan pembangunan. Tugas mereka adalah untuk menjalankan penyelidikan pasaran untuk mengenal pasti keperluan pasaran agar dapat mengeluarkan produk yang kondusif bagi pelanggan. Kemudian, pengurus pemasaran. Dia merupakan seorang yang mengurus hal ehwal dokumen-dokumen dan surat menyurat serta memastikan fail dan dokumen disimpan dengan teratur. Seterusnya, pengurus pemasaran. Dia merupakan individu yang memasarkan produk kepada pelanggan-pelanggan kami. Seterusnya, pengurus kewangan. Dia merupakan seorang yang menyediakan sumber kewangan untuk menjalankan operasi sesebuah organisasi. Seterusnya, tanggungjawab seorang pengurus penjualan adalah untuk menyelia operasi jualan dalam organisasi. Akhir sekali, tanggungjawab seorang pengurus sumber manusia adalah untuk menyelia
dan memantau pengurus lain dalam organisasi dengan memastikan semua orang menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Sekarang saya akan bentang tentang rancangan pengeluaran organisasi kami. Deskripsi produk. Dalam perniagaan kami jual dua jenis topeng muka. Pertamanya adalah topeng muka pembedahan atau perubatan, seterusnya topeng muka kain. Topeng muka perubahan atau pembedahan pula, kami ada dua jenis, iaitu topeng muka yang biasa, seterusnya topeng muka yang bercorak atau berwarna-warni. Dalam topeng muka kain pula, ia merupakan sejenis kain yang boleh dicuci dan diguna semula. Proses operasi. Proses operasi meliputi input, proses perubahan dan output. Setiap produk akan melalui proses operasi, seperti juga dengan produk kami. Ini merupakan carta aliran operasi sesebuah organisasi. Pemborong akan dapat barang daripada pembekal. Seterusnya, penjual akan beli barang daripada pemborong. Akhir sekali, penjual akan menjual barangnya tersebut kepada pelanggan. Begitu juga dalam organisasi kami, tetapi kami tiada pemborong. Kami sebagai penjual akan beli barang terus daripada pembekal. Seterusnya, kami akan menjual produk kami kepada pelanggan. Konsep utama perniagaan kami adalah berdasarkan keutamaan dan keperluan pelanggan. Selain itu, perniagaan juga mementingkan persaingan yang sedia ada dalam pasaran. Hal ini kerana faktor persaingan yang wujud di pasaran menyebabkan perniagaan kami memerlukan rancangan pemasaran yang efektif supaya dapat bersaing secara sihat dan berpotensi untuk menjalankan perniagaan di kawasan ini. Oleh itu, rancangan pemasaran sangat penting supaya dapat mengatasi faktor persaingan yang tidak terhad dan secara tidak langsung perniagaan ini mempunyai potensi yang cerah untuk berkembang di kawasan ini. Di dalam syarikat kami melakukan perniagaan secara atas talian dan juga menjual secara langsung kepada pembeli atau pengguna di sekitar kawasan perumahan penjual. Perniagaan secara atas talian kami menggunakan 3 platform, iaitu Instagram, Facebook dan juga website. Ini adalah merupakan Instagram, Facebook dan website kami. Healthcare Shopee menawarkan dua jenis topeng muka, iaitu topeng muka pembedahan atau perubatan dan juga topeng muka jenis kain. Syarikat kami juga memastikan kualiti, reka bentuk, prestasi barangan yang ditawarkan benar-benar mencapai piawaian yang telah ditetapkan. Kami juga ada menyediakan mas yang mempunyai pelbagai saiz mengikut kehendak pelanggan. Antaranya ialah mas yang bersaiz kanak-kanak dan juga mas yang bersaiz dewasa. Ini adalah merupakan senarai harga topeng muka yang dijual oleh syarikat kami. Bagi topeng muka pembedahan ataupun perubatan jenis biasa, kami menyediakan sebanyak 3 jenis kuantiti, iaitu 50 keping berharga RM15, 10 keping berharga RM5 dan 1 keping berharga 60 sen. Bagi topeng muka pembedahan jenis bercorak dan berwarna-warni, 50 keping berharga RM25, 10 keping berharga RM8 dan 1 keping berharga RM1. Manakala bagi topeng muka kain, kuantiti yang disediakan oleh syarikat kami adalah sebanyak 1 keping berharga RM5. Di antara strategi promosi yang dilakukan oleh syarikat kami bagi menawarkan dan memperkenalkan produk kami ialah yang pertama dengan mengadakan promosi melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Seterusnya, kami juga melakukan pemasaran secara langsung dengan pengguna atau pembeli. Dan yang terakhir, kami menggunakan label pembungkusan yang menarik untuk mempromosikan kepada pembeli dengan produk tersebut. Tempat atau saluran pengedaran adalah merupakan elemen pemasaran untuk memastikan produk sampai kepada pengguna. Healthcare Shopee menjual produk di kawasan persekitaran setiap penjual ataupun dipanggil COD dan juga menjual secara atas talian. Bagi pelanggan yang membeli secara atas talian produk kami akan mengedarkan ataupun menghantar melalui perkhidmatan pos. Sasaran pelanggan syarikat kami adalah pelanggan yang berada di Malaysia dan juga pelanggan dari semua peringkat umur termasuk kanak-kanak yang berumur 2 tahun dan ke atas. Terdapat anggaran berjumlah 32.7 juta orang penduduk di Malaysia pada tahun 2020. Selain itu, Malaysia mempunyai anggaran sebanyak 16.53 juta pembeli atas talian. Tambahan pula, 62% pengguna telefon pintar menggunakan telefon pintar mereka untuk membeli barangan atas talian. Oleh itu, syarikat kami telah memilih pembelian atas talian sebagai pelantar utama bagi mempromosikan produk kami. Kami juga menyediakan perkhidmatan penghantaran ataupun dipanggil COD ke rumah pelanggan yang berdekatan dengan rumah kami. Healthcare Shopee sentiasa memastikan bahawa produk yang ditawarkan mampu mengekalkan pelanggan yang sedia ada dan juga pada masa yang sama mampu menarik perhatian pelanggan baru. Justru itu, Healthcare Shopee menyediakan pelbagai jenis topeng muka yang boleh digunakan oleh pelanggan daripada pelbagai tahap umur. Contohnya, bagi orang dewasa yang mahu menggunakan topeng muka sebagai alat keselamatan, mereka boleh menggunakan topeng muka pembedahan yang biasa. Bagi golongan muda pula yang berminat untuk memakai topeng muka sebagai alat keselamatan dan juga sebagai barang fashion, kami juga mempunyai pelbagai jenis topeng muka pembedahan dan topeng muka kain yang dikeluarkan dalam banyak jenis warna serta corak. Tambahan pula, pada setiap bulan, syarikat kami membekalkan pelanggan dengan topeng muka yang baru termasuk warna dan corak yang berlainan supaya pelanggan mempunyai banyak lagi pilihan.
Penetapan harga merupakan salah satu strategi yang amat penting dalam menjual sesuatu barang. Hal ini kerana harga merupakan antara faktor utama yang mempengaruhi permintaan sesuatu produk. Jadi, kumpulan kami telah memilih untuk menetapkan harga berasaskan harga persaing. Hal ini kerana sempena pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di kebanyakan negeri di Malaysia, penjualan topeng muka melalui internet dan juga media sosial semakin berleluasa di kalangan masyarakat kita. Oleh itu, kami menetapkan harga berasaskan harga persaing agar dapat bersaing dengan mereka. Sebagai contoh, harga topeng muka perubatan jenis biasa yang dijual di pasaran adalah sebanyak RM29. Namun bagi kami pula, kami menjual topeng muka perubatan jenis biasa adalah sebanyak RM15. Sebagai penjual yang bertanggungjawab, kami haruslah memastikan produk kami akan sampai di tangan pembeli pada masa yang sama yang telah dijanjikan tanpa wujudnya sebarang masalah. Oleh itu, kami telah memilih strategi jualan secara langsung atas talian. Melalui strategi ini, kami akan menjual produk kami kepada pembeli secara terus tanpa orang tengah. Tujuan kami memilih strategi ini adalah kerana supaya dapat menjalinkan hubungan secara langsung dengan pelanggan. Dengan ini, sebagai penjual, kami akan dapat memahami kehendak pengguna dengan lebih baik. Selain itu, dengan berhubung secara langsung kepada pengguna, kami juga boleh mengelakkan wujudnya sebarang salah faham antara kedua-dua belah pihak semasa proses penjualan dan penukaran maklumat. Tambahan pula, kami juga memegang kuasa kawalan yang penuh dalam setiap urus niaga jualan. Terdapat beberapa strategi promosi yang akan dilakukan oleh syarikat kami untuk meningkatkan kesedaran pelanggan terhadap kewujudan produk kami. Antaranya ialah dengan membina profil perniagaan atas talian yang lebih menarik dalam media sosial dan menggunakan profil tersebut sebagai salah satu cara untuk berinteraksi dengan pelanggan dengan menyampaikan pengetahuan tentang produk kami. Kami juga akan memastikan profil perniagaan tersebut sentiasa aktif agar dapat membalas komen daripada pelanggan dalam masa yang singkat. Selain itu, kami juga sentiasa mengemaskini media sosial syarikat kami dengan isu-isu semasa yang dialami oleh negara, terutamanya ketika negara sedang dilanda oleh wabak COVID-19 supaya pelanggan kami peka terhadap isu semasa. Kami juga menggunakan promosi secara soft sell seperti memberi potongan harga, memberi barangan percuma dan lain-lain. Hal ini adalah untuk menggalakkan pelanggan membeli produk kami dalam kuantiti yang lebih banyak. Ini adalah merupakan salah satu strategi promosi secara soft sell yang dilakukan oleh syarikat kami. Antaranya ialah memberi free extension mask kepada pelanggan yang membeli pada 24 hingga 28 Disember 2020 dan seterusnya mengadakan penghantaran percuma kepada pelanggan yang membeli bersempena dengan Tahun Baru sehingga 11 Januari 2020. Assalamualaikum, nama saya Nur Syairah binti Muhammad, nombor metrik saya 277077. Saya akan menerangkan tentang perbandingan antara rancangan kewangan dengan laporan kewangan sebenar. Rancangan kewangan ialah anggaran penyata aliran kami dalam tempoh 2 minggu ini. Manakala laporan kewangan sebenar pula ialah jumlah penyata aliran sebenar yang kami perolehi selepas 12 minggu. Pada mulanya, kami anggarkan jumlah penerimaan pada bulan Oktober ialah sebanyak RM895, pada bulan November sebanyak RM1053 dan pada bulan Disember sebanyak RM1168. Selepas perjualan 12 minggu, kami mendapat jumlah penerimaan sebenar pada bulan Oktober ialah sebanyak RM1022, pada bulan November sebanyak RM1,214 dan bulan Disember sebanyak RM1,227. Bagi jumlah perbelanjaan pula, kami anggarkan pada bulan Oktober adalah sebanyak RM342, pada bulan November sebanyak RM343 dan bulan Disember sebanyak RM317. Maka jumlah perbelanjaan yang sebenar ialah RM414 pada bulan Oktober, RM648 pada bulan November dan RM179 pada bulan Disember. Dalam rancangan kewangan bagi penyata keuntungan dan kerugian dalam tempoh 12 minggu ini, kami cadang dan anggarkan pada mulanya jumlah jualan keseluruhannya ialah sebanyak RM1,453, manakala jumlah kos barang dijual adalah sebanyak RM922, jumlah untung kasar adalah sebanyak RM531. Bagi butiran belanja, kami hanya mempunyai petrol iaitu sebanyak RM80 dan mendapat jumlah belanja sebanyak RM80. Bagi jumlah untung atau rugi bersih pula, yang akan kami perolehi hanya sebanyak RM451. Laporan kewangan sebenar bagi penyata keuntungan dan kerugian yang kami perolehi selepas 12 minggu ialah kami mendapat jumlah jualan iaitu sebanyak RM1,889. Hal ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM436 berbanding jumlah jualan yang dirancang iaitu sebanyak RM1,453. Manakala jumlah kos barang dijual sebenar ialah sebanyak RM1,137. Hal ini juga menunjukkan peningkatan sebanyak RM215 berbanding jumlah kos barang dijual iaitu sebanyak RM922. Jumlah untung kasar yang sebenar ialah sebanyak RM752 yang menunjukkan peningkatan sebanyak RM231 daripada jumlah untung kasar yang dirancang iaitu sebanyak RM531.
Jumlah belanja sebenar ia adalah sebanyak RM134, iaitu terdiri daripada pos sebanyak RM54 dan petrol sebanyak RM80 berbanding jumlah belanja yang kami rancang yang hanya mempunyai petrol sahaja, iaitu sebanyak RM80. Peningkatan jumlah belanja adalah sebanyak RM54. Oleh itu, penyatu untung rugi yang telah ditunjukkan oleh Healthcare Shopee menunjukkan syarikat kami berjaya mencapai target jualan yang dirancang, iaitu jumlah untung bersih kami sebanyak RM618 berbanding untung bersih yang dirancang iaitu sebanyak RM451. Kunci kira-kira dalam tempoh 12 minggu dalam rancangan kewangan, kami anggarkan jumlah aset semasa adalah sebanyak RM851, manakala dalam laporan kewangan sebenar selepas 12 minggu, kami perolehi jumlah aset semasa sebanyak RM1,018. Bagi equity pula, kami anggarkan jumlah sebanyak RM851, manakala dalam laporan kewangan pula, kami perolehi jumlah equity sebanyak RM1,018. Bisnes model Canvas adalah template pengurusan strategi dan permulaan yang tegas untuk mengembangkan model perniagaan baru atau mendokumentasikan yang ada. Ini adalah carta visual dengan unsur-unsur yang menggambarkan perkongsian utama, aktiviti utama, tawaran nilai, hubungan dengan pelanggan, kos struktur, siaran, segmen, pelanggan dan aliran pendapatan. Sekian daripada saya, terima kasih. Pengenalan perniagaan atas talian. Healthcare Shopee menjalankan kegiatan menjual topeng muka dengan matlamat untuk membolehkan pelanggan kami memiliki topeng muka tanpa membayarkannya dengan kos yang lebih tinggi. Syarikat kami juga menyasarkan untuk menjadi salah satu pengedar topeng muka yang dipercayai di Malaysia dengan pelbagai rekan menarik. Produk kami boleh digunakan oleh semua pelanggan termasuk kanak-kanak untuk menggalakkan kepentingan memakai topeng muka. Produk kami boleh didapati di pelbagai media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp dan juga di laman sesawang untuk memudahkan urusan jual beli dan juga mematuhi peraturan SOP. Antara sebab kami memilih untuk menggunakan perniagaan atas talian berbanding perniagaan secara bersemuka kerana masalah pandemik menjadi keadaan semasa yang menjadi sukar untuk menjalankan perniagaan bersemuka dengan pelanggan. Dan juga kerajaan menggalakkan untuk menjalankan perniagaan atas talian. Oleh itu, perniagaan kami memilih untuk menjalankan perniagaan secara atas talian. Kerana kaedah ini memudahkan kami untuk berhubung dengan pelanggan secara atas talian dan menyasarkan lebih banyak pelanggan dari negara lain. Good day everyone. Nama saya ialah Carrie Mosike, nombor metrik 272-135. Sekarang saya akan membentangkan perniagaan media sosial untuk perniagaan kami, Healthcare Shopee. Ini adalah Facebook business page yang kami create. Namanya ialah Healthcare Shopee _ dan kami telah upload video dan poster tentang perniagaan kami dalam Facebook. Ini adalah pautan nama Facebook kami. Seterusnya, wawasan perniagaan Healthcare Shopee di platform Facebook. Ini adalah page insights. Gambar di tepi telah menunjukkan jumlah page views ialah 108 dan meningkat sebanyak 272% dalam masa 28 hari. Ini telah menunjukkan pengguna Facebook yang telah melihat sebarang iklan atau siaran pada profil Facebook kami yang telah dibina. Seterusnya, ia juga menunjukkan kenaikan peratusan bagi page likes, post reach, story reach, post engagement, videos, dan page followers dalam masa 28 hari. Seterusnya, ini adalah Instagram business page kami yang telah create. Terdapat 60 followers dan kami telah upload 60 post dalam Instagram. Ini adalah post yang kami upload. Dan ini adalah pautan laman Instagram kami. Seterusnya, selain daripada media sosial Facebook dan Instagram, Healthcare Shopee juga mempunyai laman web bagi memudahkan pelanggan mendapat maklumat lanjut mengenai perniagaan kami dan produk yang dijual. Laman web Healthcare Shopee boleh dilayari melalui pautan ini. Dan ini adalah homepage laman web kami. Seterusnya, ini adalah homepage, ada sales promotion, kami telah letak video tentang sales promotion kami. Dan kami telah letak poster promotion juga. Ini adalah
feature of our face mask. Seterusnya, about us, company background, organizational structure. Seterusnya, shop. Ini adalah produk-produk yang kami jual. Seterusnya, ini adalah produk juga. Ini adalah feature of our face mask product to show our customer. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Aiman bin Abdul Wahab bernombor matrik 280867. Baiklah, saya akan menerangkan topik yang ketiga iaitu promosi jualan. Jadi apakah itu promosi jualan? Untuk memperkenalkan maklumat kepada pelanggan dan wujudkan pasaran yang baru. Selain itu, promosi jualan juga dapat meningkatkan jualan dan memantapkan imej produk sesebuah syarikat. Promosi jualan juga dapat mempengaruhi minda dan memujuk pelanggan untuk membeli produk yang dipromosikan oleh syarikat. Jadi, syarikat kami menggunakan pelbagai kaedah untuk meningkatkan lagi imej syarikat kami dengan menggunakan kaedah hard sell, soft sell dan promosi teaser dalam promosi jualan. Jadi promosi yang pertama ialah hard sell post. Hard sell adalah ayat secara langsung kepada pelanggan berkenaan dengan produk dan harga barang yang dijual. Kaedah ini dibuat secara langsung dan iklan yang dibuat jelas menunjukkan syarikat kami menjalankan promosi untuk menjual dan menginginkan pelanggan membeli produk kami. Jadi kami membuat berbagai contoh hard sell post seperti clearance sale, sale dengan free postage dan special promotion dalam masa tempoh yang tertentu sahaja. Serta kami juga memberikan extra mass extension kepada mereka yang membuat pembelian di perniagaan kami. Baiklah, yang kedua iaitu soft sale post. Soft sale adalah ayat menjual secara tak langsung kepada pelanggan. Kaedah ini dibuat kepada pelanggan dan mereka tak sedar bahawa kami sebenarnya nak menjual kerana kaedah ini dipromosikan secara tidak langsung ataupun secara tidak terang-terangan. Kandungan iklan dibuat tak menunjukkan kami ingin menjual dan tak memaksa pelanggan untuk membeli. Jadi sebagai contoh, kami membuat promosi memberitahu kelebihan dan ciri-ciri produk yang dijual, ataupun dengan lebih mudah kami buat poster memaparkan face mask yang menarik perhatian orang, yang bercorak, yang berwarna, ataupun kami memberitahu para pelanggan kami yang mengikuti kami di social media supaya patuh dengan SOP. Jadi apabila orang mengikuti SOP, mestilah mereka akan membeli face mask kan, jadi mereka akan beli kepada kami. Kami juga membuat video cara-cara memakai face mask supaya dapat menjaga diri dan keselamatan diri. Jadi promosi yang ketiga ialah promosi teaser. Kita tahu bahawa kaedah ini diperkenalkan dan mempromosi produk atau perkhidmatan kepada pengguna media sosial. Jadi disebabkan syarikat Healthcare Show merupakan satu syarikat baru, jadi ramai yang tidak tahu perniagaan kami wujud. Jadi perniagaan kami menggunakan promosi yang bersifat menarik perhatian untuk memberi kesadaran kepada kewujudannya dan mempengaruhi orang ramai untuk membeli topeng muka dari perniagaan kami. Kami juga membuat promosi ketika sambutan Christmas yang mempunyai tempoh 24 sehingga 28 Disember. Kami juga membuat video mengenai maklum balas daripada para pelanggan. Reka jualan Go e-commerce portal. Pertama sekali, Nur Fahani dapat menjanakan untung sebanyak RM139. Selepas itu, Muhammad Iman Izzuddin dapat menjanakan untung sebanyak RM66. Seterusnya, Carrie Wong dapat menghasilkan untung sebanyak RM68. Nur Syahira dan juga Vikneshwaran dapat menghasilkan untung sebanyak RM66. Amirul Aiman pula dapat menjanakan untung sebanyak RM72. Aida Nur Akila dapat menghasilkan RM78 untung, manakala Ishwari pula dapat menghasilkan untung sebanyak RM73. Seterusnya, saya akan menerangkan topik yang ketujuh iaitu maklumat yang berkaitan lain mengenai perniagaan atas talian. Jadi, bukti-bukti yang kami dapat kumpul seperti gambar yang tertera. Gambar berikut merupakan bukti di platform WhatsApp berkenaan dengan pembelian serta maklum balas daripada sekeliling pelanggan yang kami berkomunikasi. Jadi dalam proses pembelian, kami minta pembeli atau pelanggan untuk menunjukkan resit bank supaya duit tersebut dimasukkan kepada akaun kami. Kami juga mendapat maklum balas daripada pelanggan yang telah menerima dan mencuba produk-produk kami yang telah mereka beli. Jadi sebagai contoh, pelanggan membuat pesanan produk di WhatsApp, mereka boleh memilih produk mana yang mereka mahu, kemudian mereka akan bank in duit mereka ke akaun bank kami dan menunjukkan resit, dan kami minta juga mereka menyertakan nama, alamat dan nombor telefon untuk memudahkan kami melakukan postage untuk dihantarkan kepada pelanggan. Jadi yang kedua ialah maklum balas dari pelanggan di WhatsApp. Jadi boleh lihat bahawa mereka menerima dalam keadaan yang sangat-sangat baik kerana kami memberikan servis yang terbaik
serta face mask juga sangat selesa digunakan kepada pelanggan. Kemudian maklum balas dari pelanggan di Instagram di mana mereka membuat story dan tag media sosial Instagram kami dan memberikan feedback atau maklum balas yang sangat bagus serta bukti resip pembelian kos penghantaran dari pos laju yang menunjukkan setelah kami menerima order dan duit dan maklumat peribadi daripada pelanggan, kami akan terus post pada pelanggan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membincangkan kesimpulan yang telah kami dapat hasil daripada perniagaan kami. Jualan topi muka pada bulan Disember 2020 telah mencapai RM1,889 dengan kos jualan sebanyak RM1,137. Keuntungan kasar adalah RM750 dan telah diperuntukkan untuk belanja pengurusan, pemasaran, iklan dan penghantaran pos. Daripada amount tersebut, keuntungan bersih yang dapat diperuntukkan kepada 8 ahli kumpulan ialah RM680, di mana bernilai RM77.25 untuk setiap seorang. Ianya menunjukkan bahawa topi muka masih mendapat sambutan pelanggan, terutamanya ketika musim COVID-19 yang memerlukan pemakaian topi muka secara wajib. Penambahbaikan terhadap ciri-ciri produk yang ditawarkan seperti kepelbagaian warna, saiz mesra kanak-kanak dan reka bentuk membantu kumpulan kami mencapai sasaran jualan. Walau bagaimanapun, terdapat berbagai cabaran yang ditemui dalam melaksanakan perniagaan atas talian. Antaranya ialah mendapatkan kebelian pelanggan, masalah penghantaran dan kesukaran untuk memasarkan produk. Bagi masalah penghantaran, kami menyadari bahawa ada setengah produk yang telah dihantar tidak dapat sampai ke tangan pelanggan pada masa yang sesuai dan pelanggan mengeluh apabila produk yang mereka terima tersebut adalah rosak. Ini kami menyadari bahawa ia adalah masalah luaran yang kami terpaksa hadapi sebagai sebuah syarikat. Selain itu, kekurangan dari segi ilmu pemasaran. Ia kerana bahagian pengurusan tidak didedahkan dengan teknik pemasaran yang sesuai untuk menarik pelanggan, sekaligus kurangnya pelanggan untuk membeli produk yang dihasilkan oleh usahawan. Kami berjaya mengatasi masalah tersebut dengan menggiatkan promosi jualan topi muka melalui media sosial dan memberikan video kepentingan pemakaian pelitup muka. Seterusnya, ketidaktulusan. Sebagai contohnya, ada setengah penjual yang tidak bertanggungjawab menjalankan kegiatan menjual produk yang tidak sama seperti yang dipromosikan di media sosial kepada pengguna. Ia menyebabkan kepercayaan pelanggan terhadap suatu syarikat akan terjejas. Secara keseluruhannya, walaupun dengan berbagai cabaran dan dugaan yang ditempuhi dalam urusan perniagaan, kami masih lagi mampu untuk mencapai sasaran jualan yang ditetapkan yang dimanfaatkan sepenuhnya dengan wabak COVID-19 yang sedang berlangsung dan kempen kesedaran yang diiklankan secara berterusan. Ia menunjukkan bahawa pelitup muka merupakan faktor terpenting untuk memelihara kesihatan pengguna dan pada masa yang sama menggiatkan sektor kesihatan di negara kita.